Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin. Wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم وجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء اللهم عليك بمن صد عن سبيلك يا رب العالمين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan limpah kurnia daripada Allah Jalla Jalaluh, sama-sama kita boleh berjumpa pula pada pagi yang mulia ini di dalam ruangan pengajian tafsir Al-Quranul Karim daripada surah Syura biiznillahi ta'ala. Kita telah ambil pengertian daripada ini surah ni pada kali perjumpaan yang telah lepas, iaitu ayat yang ke-33, 34. InsyaAllah kita nak buat kesimpulan kerana kita nak mula pada pagi ni iaitu ayat yang ke-35 biiznillahi ta'ala. Allah Ta'ala duk royak kepada kita sebagai manusia ni kena duk dengar lah Tuhan, kerana kita ni hidup dalam dunia ni sebentar sahaja. Kerana dunia ni tempat coba tempat Tuhan nak tilik tengok kata kita ni periksa najah ataupun tidak. Kemudian Allah Ta'ala rayak tentang hal orang-orang yang tak mau nak beriman. Orang tak secalung diri dia sebagai jadi orang yang berjaya, orang yang dapat kemuliaan dunia dan akhirat dengan pilihan daripada dirinya sendiri. Tuhan buat cerita di sini makna kata Tuhan nak rayak cerita. Benda berlaku sungguh. Kata, hei manusia, yang mung tu duduk bersedak-sedak di atas muka bumi ini gunanya air
gunanya laut, gunanya kapal-kapal yang ada di dalam laut, kapal-kapal layar, kapal-kapal berjalan ni, yang memindahkan kamu daripada setempat kepada setempat, yang memindahkan makannya kamu, hiasan kamu, pakaian kamu, minumnya kamu dan sebagainya. Benda yang manfaat bagi diri kamu sendiri. Lalu Allah Ta'ala nak royak kepada manusia ni, kata, hei manusia, benda yang mu duk guna tadi itu kemudahan yang aku beri. Aku berikan mudah bagi mung hatanya, angin dan sebagainya, supaya mentolakkan perahu-perahu kamu tu, kapal-kapal layar kamu tu, pergi kepada tempat yang kamu itu tuju. Tetapi kebanyakan yang kamu gunanya nikmat yang aku royak tadi itu dalam keadaan kamu tu tak ada beriman, tidak beriman kepada aku. Aku kuasa nak membinasakan kamu. Aku kuasa nak binasakan kamu dengan sebab kekufuran yang kamu itu buat terhadap aku. Dan kebanyakan tu aku apunglah, aku wimaah lah. Walaupun mung tu tak berjuruh, walaupun mung tu tak beriman, tak pandai nak syukur, tak pandai nak terima kasih pada aku, wa ya'fu an kathir. Apabila gitu, Tuhan nak rayak pula ayat yang ke-35 ni sakut paut dengan cara nyata. Bukan sekadar kata tak seturut ajaran Tuhan. Bahkan dia tu sanggup calonkan diri dia nak membantahkan ajaran Tuhan. Jadi manusia kita ni banyak bahasa. Terkadang tak pandai nak syukur, tapi dia tak sampai menyakiti. Hak ning-ning tak syukur kepada Tuhan dah satu, jadi menyakiti ajaran Tuhan pula. Menzalimi terhadap dirinya tak pandai, menzalimi hak Tuhan pula. Sehingga Tuhan royak dalam Quran ni sifat manusia umpama ni ada, dan lagi akan ada sampai ke bila-bila lah. Selama mana dunia ni Tuhan tak kandak lagi nak bakit kiamat. Tuhan katakan, cuba kita tengok dalam Quran ayat yang ke-35. Tuhan kata, wa ya'lamal ladzina yujadiluna fi ayatina ma lahum min mahis. Makna katakan, dan supaya orang-orang yang membantahkan, orang lawan dengan mulut ni, lawan dengan mulut, membantahkan. Bantah berapa? Membantahkan tentang kekuasaan kami. Membantahkan tentang kekuasaan kami. Ayatina, makna kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada Rasul hak Tuhan hantar mari, daripada kitab hak Tuhan hantar mari, daripada alamat-alamat yang Tuhan itu khabar datang mari, menemui akan diri-diri mereka itu, tapi mereka itu yujadilun, membantahkan, mengingkarikan. Tuhan nak ayat kata, hei puak mung, walaupun mu ada mulut sekalipun, mu boleh nak lawan aku dengan mulut sebab aku yang beri mulut kepada mung, tapi mu tak guna mulut mung, lidah mung jadi molek dengan apa aku nak apa yang aku kandak. Bahawa apa? Ma lahum min mahis, bahawa mereka tidak mempunyai jalan terlepas. Kalau Tuhan kandak nak membinasakan dia, tak usah katakan. Ma lahum min mahis. Kita apa boleh tengok daripada hidup manusia kita ni, dalam berita, dalam TV, dalam mana-mana pun, kata apabila Tuhan ni
dia habis rahmat dengan mana-mana pihak, nasallallahu taala assalama wal afiyah, tak ada jalan nak selamat mereka itu daripada seksa. Orang lawan Tuhan ni, lawan umpama ni, Tuhan wi tempuh kepada dia, wi masa, wi peluang kepada dia. Akan tetapi bukan sekadar Tuhan nak beri saja kepada dia, Tuhan nak tunjuk kata rahmat Tuhan itu mendahului kemerkaan Tuhan. Kita tengok beberapa kali orang yang lawan Allah Ta'ala ni Tuhan wi masa ke dia. Hak baru-baru sekali ni kita boleh tengok orang hak buat mengejek terhadap Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Kena bakar dalam keadaan hidup-hidup. Nampak tepuh di kereta tu, nampak tak ada duk jadi kuat mana, tapi nak tubik tak boleh. Mari beberapa air, mari beberapa alat untuk nak memadamkan api pun tak memadamkan. Semua itu bukan benda yang kebiasaan ataupun benda tabiat, benda biasa dak. Bahkan benda tu adalah balasan bagi Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang menyakiti akan rasul-rasulnya. Sebab itulah Tuhan kata dalam Quran, Tuhan kata dan Tuhan tak bungkarkan janji dia. Innal ladzina yu'dzuna rasulallahi lahum azabun alim. Sesungguhnya orang yang menyakiti akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi mereka itu siksaan yang sangat pedih. Maka kita boleh tengok. Dan banyak lagi daripada mereka yang Allah Ta'ala itu tidak merahmati dengan sebab tak sesuai Tuhan nak merahmati terhadap mereka. Tuhan kata, ma lahum min mahis. Tidaklah. Gapo nama? Bahawa mereka tidak mempunyai jalan yang nak terlepas diri sama sekali daripada siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah Tuhan itu hendak nak membinasakan mereka. Dan Tuhan rakyat pula ayat yang ke-36. Cuba kita tengok dalam Quran tu molek. Ni cerita baru pula. Cerita baru pula. Cerita ni adalah cerita untuk kita sebagai manusia. Tuhan nak mengingati hakikat kita. Ayat 35 tu satu kisah yang dia sakut paut dengan ayat 33 dan 34. Adapun ayat yang ke-36 ni maudhu' dia maudhu' yang baru. Mari kita tengok. Tuhan kata, "Fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya. Wa ma 'indallahi khairun wa abqa lilladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Allah Subhanahu wa ta'ala nak khabarkan kepada kita tentang tentang keadaan dunia, tentang keadaan hidupan dunia dan hiasan dunia dan barang yang ada di dalam dunia ini daripada nikmat kesedakan yang sementara dinamakan nikmat yang faniyah, nikmat yang binasa. Lalu Tuhan kata, fama utitum. Dunia di sisi Tuhan ni Tuhan nak raya. Walaupun kita kena hidup dalam dunia, akan tetapi Tuhan nak hajar kata mu hidup di sini mu kena tahu. Kata hidup dunia bukanlah apa nama? Bukanlah bukanlah matlamat hidup hak asli. Tu bukan matlamat hidup hak asli. Haji Mat, buat air sikit. Bukan matlamat hidup hak asli. Kita faham situ. Baik. Tuhan kata, fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya. Mana kan no? Cuba kita tengok. Maksud dia dulu. Dari itu, apa-apa sesuatu dianugerahkan kepada kamu,
Mana kata ikutlah gapo-gapo pun yang diberikan kepada kita. Mana dianugerah ni, mana diberikan kepada kita. Lagu mana? Maka adalah ia bekalan hidupan yang rendah ini. Makna kata fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya. Sekali mana pun kita hasilkan dan kita himpunkan daripada habuan hidupan kita ini, Tuhan ayat kata, janganlah kita berasa bahagia dengannya sampai kita lupakan akhirat. Kita nak hipung harta dunia tak tegah dalam agama, asalkan halal tak apa. Tapi Tuhan nak royak dalam ayat ni kata, jangan kita menjadikan hidupan dunia sebagai matlamat asal. Apa makna sebagai matlamat asal? Makna guna dunia untuk dunia. Bukan guna dunia untuk mensiap sediakan untuk nak mempergikan diri dia itu kepada negeri akhirat yang kekal abadi. Dalam Islam kita tak ada celah dunia di diri dunia, tak. Tetapi dia celahnya apabila kita menjadikan dunia ini sebagai matlamat hidup kita, sebagai maksud seumpama kata kita tak mati, tak nak kekal di atas dunia ni. Maka dunia ni kalaulah kita nak sungguh dengan dia, kita nak menjadikan dia sebagai matlamat hidup kita ni pun kena mati. Dengan sebab tu, dengan rahmat Allah Ta'ala, dia nak mengajar dan nak royak kepada manusia, kata, hei manusia, dunia ni bukanlah tempat yang mung tu nak mentetapkan diri mung sebagai dia tempat mung nak kekal sini. Bukan. Jadilah dunia ni sebagai tempat yang mung nak siap sediakan amalan mung untuk mung nak gikan kepada negeri akhirat. Maka cara memikir ni dan nasihat ni daripada Allah Ta'ala, tak ada siapa pun di kalangan manusia yang terima daripada Tuhan dia, malaikat mukminun. Malaikat orang yang beriman hanya jua. Orang lain daripada orang beriman, tak. Ia tak jadikan dunia sebagaimana Tuhan nak. Ia jadikan dunia sebagai matlamat hidup dia. Kalau tak leh dunia, mati hidup. Sebab tu ia putuhkan asa, membinasakan diri dengan bunuh diri dan sebagainya, ia boleh buat belaka. Orang Islam yang tak reti, yang tak faham, yang tak tahu akan ini hakikat, ia tak sedap duduk atas dunia. Ni Tuhan nak ayat kepada kita ni. Fama utitum, barang yang kamu itu dapat, min syai'in, ikut daripada mana-mana pun. Tak kira mu nak dapat rumah tangga, nak dapat harta benda, nak dapatnya anak pinak, nak dapatnya ilmu pengetahuan, nak dapatnya pangkat, nak dapatnya nama, nak dapatnya segala-gala pun. Min syai'in, tengok tu herayak tu, daripada sesuatu mana-mana pun, tu hai guna gitu. Lah mana? Famata'ul hayatid dunya. Hak lagu tu adalah bekalan hidupan yang rendah saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala tafsir di mana Hasif ni? Allah Ta'ala tafsir di mana ni? Ni ayat yang ke-30 berapa ni? 30 ni. Tuhan tafsir mana lagi? Iyalah, Tuhan tafsir di mana? Tuhan tafsir dalam suratul Al-Kahf. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ard فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا.
Kamar dia ayat tu kata mana? Al-malu wal-banun zinatul hayatid dunya. Al-mal, harta. Wal-banun, anak pinak. Manusia kita hidup atas dunia ni yang nak dua perkara. Ini orang panggil kata matlamat hidup hak manusia. Ia senang hati dengan sebab ada harta benda. Senang hati dengan sebab anak pinak. Orang Quraisy dulu ya bangga di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana Nabi kita ni wafat semua anak lelaki dia. Alaihi salatu wassalam. Sehingga dia kata kepada Nabi ni orang yang putus baka. Alaihi salatu wassalam. Akan tetapi walaupun nak kata lagu mana, Allah Ta'ala ni dia janji kata apa orang dia, siapa calon diri jadi orang Tuhan tak menghampakan. Sehingga akhir surah Al-Kautsar kata apa je? Ada? Inna syani'aka huwal abtar. Makna orang yang cuca mung, orang yang kata mung tak ada baka, orang itulah putus baka. Kalau nak hitungnya, walaupun daripada baka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Siti Fatimah sekalipun, daripada Hasan dan Husain, malah ad-dunya, penuh dunia. Lalu kita kembali klik kepada ayat tadi, Tuhan kata al-malu wal-banun. Harta dan anak pinak. Gapo tu raya? Zinatul hayatid dunya. Hiasan hidupan dunia. Hak tinggal gapo? Makna harta dengan anak. Hak tinggal tu kata wal baqiyatus salihat. Ketinggalan hak baik tadi itu hak tu. Ketinggalan hak jadi kekal, yakni al-baqiyatus salihat. Kebaikan. Makna kalau kita gunanya harta benda kita, jadinya kebajikan, ia akan kekal sekali dengan kita. Kita gunanya anak pinak kita, jadi kebajikan, ia akan bersama dengan kita. Nampak tak tu Ji? Kalau tidak, nascaya habis. Tak ada apa. Wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika thawaban wa ahsan thawaba wa khairun 'amala. Tak gitu? Itu makna famata'ul hayatid dunya. Lalu Tuhan wari ayat yang kemudian itu wa ma 'indallahi khairun wa abqa. Tengok. Dan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sini kita kena faham molek. Ayuhal muslimun, sidang umat Islam sidang umat Islam, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faham molek sini. Nawayak kata Islam adalah agama dunia dan agama akhirat. Bukan agama dunia semata-mata dunia, bukan agama akhirat semata-mata akhirat. Faham tak sini? Terkadang kita gelecoh sini fahami, membawa pada Islam kita nampak jadi mundur hidup dunia. Nampak jadi mundur kita hidupan dunia. Lagu mana? Wa ma 'indallah, dan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala daripada gapo 'indallah tadi itu. Ma di situ maknanya ai thawabullah. Gapo thawabullah? Pahala kebajikan, pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, khairun minad dunya, lebih baik daripada dunia. Dan pahala ni akan kekal selama-lamanya. Maka janganlah kamu wahai manusia mendahului perkara yang tak kekal di atas benda yang kekal. Faham lagu mana? Itu ahli tafsir beri, terkadang kita dengar sekaligus, terkadang tak nyata. Kalau orang mempunyai ilmu pengetahuan, ya faham dah, ayat setara tu memadai dah. Gapo yang ayat kita?
ayat kita Tuhan ayat ni. Saya kata wa ma indallahi khairun wa abqa. Tuhan wari dua sini. Lebih baik dan lebih kekal. Lebih baik dan kekal, maaf. Lebih baik dan kekal. Wa abqa. Lagu mana lebih baik dan kekal? Kita sabar dengar sikit. Maknanya kita ada boleh harta dalam dunia ni. Kita ada pangkat boleh dalam dunia ni. Kita boleh ada nama, ada anak pinak, adanya segala-gala benda hak Tuhan nak beri kita. Tak ada tegah sikit pun dalam agama. Tapi jangan kita gunakan benda tu jadi ke perkara yang melalaikan kita daripada Tuhan. Salah satu pada ulama yang tafsir kat tu. Cara kita nak menghasilkan duit, hasilkan wang, hasilkan pitih, pasti kita kena menego. Tapi jangan menego sampai ke tak semaya beh. Ini apabila duduk di dalam negara Arab, kita nampak nyata. Hari Jumaat cuba kita tengok. Kalau kita pergi hari Jumaat, kalau tepi-tepi masjid tu ada tempat orang buat berjual hari Jumaat khusus, kita akan nampak orang tak semaya tu ramai. Ni kita boleh tengok dengan mata kepala. Kalau kita orang pernah duduk luar negara. Sebab tu Tuhan katakan Idza nudiya lis-salah min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza nudiyatis-salah fa idza apa? Fa idza apa? Aywa fa idza qudiyatis-salah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Nah ayat kata suruh kita tinggalnya wazarul bai', suruh kita tinggalkan jual beli tadi itu masa ketika semaya Jumaat. Kalau kita langgarkan itu perintah, makna kata kita jalan tak kena dah tu. Makna kita pilihkan dunia lebih daripada benda yang kekal. Dunia benda tak kekal. Kita nak proseskan benda yang tak kekal jadi kekal. Ni ajaran Islam kita ya ajar. Bukan makna kata tak menego sampai kata tak ada harta benda dak. Bukan makna kata kita tak main politik sampai kita duduk bawah orang tak beriman dak. Bukan makna kata kita taknya carinya pangkat dalam masyarakat sampai kita jadi hina dak. Tapi kita gunakan perkara tadi itu jadi kebajikan. Supaya juga dengan anak pinak. Jangan pandai mengadakan anak pinak saja. Bahkan kita kena asuh dia jadi kebajikan. Reti dia kena Tuhan, kena ajaran Islam. Hajar dia semaya, hajar dia puasa, hajar dia buat baik, hajar dia tegah daripada perkara yang mungkar dan sebagainya. Itu cara-cara hak Tuhan kata wa ma indallahi khairun. Kita ada harta banyak, Tuhan tak larang. Bahkan dinamakan orang tu adalah orang mukmin yang qawi. Dalam hadis ni kita pernah dengar ke al-mu'minun qawiyun ahabbu ilallahi min mu'minin dhaif. Orang mukmin yang kuat, tak kira kuat di sisi ekonomi dia, tak kira kuat di sisi politik dia, tak kira kuat di sisi pengajian dia, tak kira kuat di sisi kuasa dia, rank dia, boleh juga kita kata lebih baik, lebih dikasihi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang dhaif, yang lemah. Setiap midai kita kecek. Dengan sebab itu wa ma indallahi khairun wa abqa, makna kana proseskan benda hak Tuhan wi tadi daripada min syai'in tadi itu wi jadi perkara itu berkekalan. Dengan sebab itu Tuhan kata ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisi kita, duk tangan kita, dia akan binasa.
Apa yang kita kemuka kepada agama Allah, kemuka kepada jalannya Allah, kemuka untuk diri kita, daripada kebajikan, dia akan berkekalan sama dengan kita. Dia akan berkekalan sama dengan kita. Inilah asas kita hidup di dalam dunia. Bagi siapa tu? Setengah-setengah daripada orang tak beriman pun dia nak jalan supaya kita juga. Wak kebajikan tu, kebajikan ni. Tak gitu kan? Tapi Tuhan kata, lillazina amanu. Bagi mereka yang beriman. Apa makna lillazina amanu di situ? Ai lillazina sabaru. Di atas, bagi mereka yang sabar ala tarkil maladzati fid dunya. Di atas mereka yang bersabar, di atas dia tu nak meninggalkan perkara yang jadi benda hak sedak-sedak dunia, tetapi benda hak sedak-sedak dunia tadi itu menjadi benda itu jadi binasa tak kekal. Lagu mana? Kita ada harta banyak di tangan kita. Rasa sedak dah tu. Sedak, tapi kita tak pernah tunaikan hak-hak harta hak terhawi kita. Maka orang lagu tu seolah kata tak ada dapat gapo di hari akhirat esok. Dia boleh sedak dunia. Banyak kita tengok dalam sejarah, dalam masyarakat dan sebagainya. Ada harta banyak, tapi tak guna hak harta dia. Terkadang tu hawi ilmu banyak, tapi tak guna ilmu dia. Dia dah berasa sedak sorang dia. Aku rasa tahu rasa kena nak royak kau orang saya. Ada orang lagu tu tak guru. Cuba kita perhati tengok dalam masyarakat. Jangan kata kau orang perhati tengok saja pada ni kita ngaji dah ni. Kita perhati tengok. Ada sungguh kita mengaji hari tu. Ayat akan dapat. Ada orang pangkat tinggi-tinggi tapi tak guna pangkat dia bantukan agama Allah walaupun sikit pun. Pangkat yang nak dapat tu Tuhan beri. Ada dalil tak kata pangkat ni Tuhan beri? Mana dalil? Dapat? Yarfa'illahu allazina amanu. Boleh juga. Al-sih dah tak? Haji Mak? Qulillahumma malikal mulk. Tu'til mulka man tasha'. Tu'til mulka man tasha'. Wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' tu. Ajalah tu. Itu makna dalil daripada Al-Quranul Karim yang ulama kita tak kena pada tepat kata pangkat tadi itu Allah Ta'ala beri. Manusia yang beriman, kamu yang tuhawi pangkat tinggi-tinggi tadi dalam dunia ni, gunalah pangkat tu untuk nusratid din, tolong bantu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekadar kita ada pangkat tak pernah buat kebajikan dengan pangkat kita. Tak boleh. Tuhan murah. Tuhan akan tarik balik. Tuhan akan tarik balik daripada kita benda hak Tuhan beri tu. Dengan sebab kita guna tak kena, Tuhan tarik balik. Hak saya pernah jumpa orang ada ilmu tapi tak tunai ilmu. Maki. Tak tunai. Hilang bilicing ilmu. Tanya gapo pun tak boleh tahu, tak tahu. Mengaji banyak tapi tak tunai. Juga harta benda kita banyak, kena tunai hak dia. Ilmu kita banyak, kita tunai hak dia. Pangkat, kita tunai hak dia. Tak kira anak pinak kita pun jelah juga. Kita guna mereka ini untuk jadi gapo? Untuk jadi kebajikan hidup kita. Itu makna kata lillazina amanu. Bagi mereka yang beriman. Orang tanya kata, awak apakah kena bagi lillazina amanu saja? Sebab tu tafsir dalam ayat lain, ayat An-Nasif. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min. Sedangkan dia itu orang yang beriman. Orang yang buat amal yang soleh, lelaki perempuan tak kira, sedangkan dia itu beriman. Mari tafsir kata lillazina amanu. Bagi mereka yang beriman. Kerana banyak ada orang buat kebajikan atas dunia ni,
Orang berzawak tak kebajikan. Tolong manusia tu, tolong manusia ni. Orang Hindu, orang gapo, tak kira. Tapi Allahu Rabbul Alamin, allazi khalaqan nasa ajma'in. Rakyat kata, wa ma indallahi khairun wa abqa lillazina amanu. Bagi mereka yang beriman. Ai pak sore agama Islam tak beriman supaya dia tak leh. Ini bukan kita. Hak ni Tuhan kita. Bukan kita. Ajaran ni bukan ajaran yang dibuatkan oleh orang Islam. Jangan faham silap orang bukan Islam tu. Ajaran ni daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalil ada bukti kata dia daripada Allah? Ada. Mana kitab hak orang Islam dok pegang ni, orang panggil Al-Quranul Karim, kitabullah ni, ambil semenjak dia turun hari tu sampai ke hari ni tak pernah berubah. Tak memadai lagi kah? Satu tanda ni kata dia tu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi dia akan kekal selama-lamanya sampaikan kepada hari kiamat, ya Allah Taala akan bangkitnya kiamat dengan tidak mustahil perkara tersebut. Maka marilah kita pakai beriman dengan Tuhan kita. Tuhan yang menjadikan kita, yang menjadikan langit, menjadikan bumi, menjadikan segala-gala dan sebagainya. Lilladzina amanu. Sifat yang kedua, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan di atas mereka, dan di atas Tuhan mereka yatawakkalun. Asal jumlah gini kalau bergaya Al-Quran, yatawakkaluna ala rabbihim. Wa yatawakkaluna ala rabbihim. Asal kok tu? Sebab ala tu muta'allaq dia yatawakkalun lah kalau kita ngaji dalam ilmu lughah Arabiyah tu. Maknanya di atas mereka itu tawakal di atas Allah Subhanahu wa taala. Ni panggil uslub gapo hasif. Ayuh, panggil uslubul hars. Al-hars, hasru. Has mana kan? Mana kata kita nak menentukan kata orang Islam dia tak tawakal lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna tawakal? Makna dia itu serah urusan setelah daripada dia buat kesimpulan. Tu makna wa ala rabbihim yatawakkalun. Makna kan? Supaya nak minta pertolongan di atas kesabaran tadi itu tentang masalah nak menunaikan perkara-perkara yang wajib dan nak meninggalkan perkara-perkara yang Allah Ta'ala itu tegah kita kena gantung dengan Tuhan. Tak ada kekuatan kita ni. Tak ada kekuatan kita nak boleh tunaikan semaya, puasa, zakat, haji, buat baik, sedekah, khairat, gapo kata gilah. Kalau Tuhan tak ada bantukan kita, tak kuasa. Tak kuasa kita nak tinggal perkara hak Tuhan tak setuju, tak kena, tak kuasa. Malaikat bantuan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Ini perkara yang wajib kita kena tahu. Benda ni lagu ni dah, cuma ambil tahu. Itu perkara-perkara yang kita kena faham. Kemudian Tuhan kata lagi, walladzina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahish wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Allahu akbar. Alam bagaimana? Maksudnya, dan bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan kekejian, benda hak keji-keji tadi. Dan mereka pia pula ni. Mana mereka yang menjauhkan diri dia daripada dosa-dosa besar. Dosa besar ni iaitu dosa yang Allah Subhanahu wa taala laknat dalam Quran ataupun laknat dalam hadis, tu panggil dosa besar. Dosa besar yang Allah Subhanahu wa taala sebut dengan seksa yang nyata, tu panggil dosa besar. Yang wajib kita itu kena bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna kabair. Tetapi di sisi ahli sunnati wal jamaah, orang yang buat kerja dosa besar dia bukan orang kafir. Seperti al-khawarij,
Dia pegang dan dia percaya dan dia beriman. Tak. Dunia dan akhirat, dia bukan orang yang kafir. Bahkan dia orang beriman, tetapi iman dia kurang. Itu pegangnya kita. Akhirat esok, orang yang bawa dosa besar, mati tak ada nak taubat, lagu mana pegangnya kita? Masuk neraka ke masuk syurga? Pegangnya kita kena jawab kata, serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang buat dosa besar, mati tak ada nak taubat, serah ke Tuhan. Tuhan nak buh neraka pun dengan keadilan dia. Tuhan nak buh dalam syurga itu dengan rahmat limpah kurnia daripada dia. Sebab hamba dia kita tak boleh pandai-pandai. Juru orang ahli sunnah ni, dia tak bergaduh hal Tuhan. Orang khawarij, dia kata orang buat dosa besar kafir dalam dunia. Kita kena muamalah dengan dia sebagai orang kafir. Akhirat esok kekal dengan aku. Mu'tazilah kata, dunia kita kira kata ya orang Islam. Tapi akhirat kekal dengan aku. Sama dengan khawarij. Ahli sunnah tak. Dia orang Islam dunia. Dia orang Islam juga di hari akhirat esok. Mana orang beriman juga. Pas nak ke syurga kan dengan aku tu aku. Serah Tuhan dia hamba dia. Yang nak buat lagu mana, serah ke Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah kesimpulan iman di sisi kita yang cetuh ambil daripada Al-Quran was Sunnah. Dan ijma' para ulama salafis salih semenjak daripada hari itu sampai ke hari ini. Itu pegangnya kita dengan tidak ada khilaf seorang pun di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah. Itu nah. Itu dia. Itu makna kata al-kaba'ir al-ithm. Wal fawahish, benda hak pasal keji-keji tu. Kecek pasal keji-keji kena jauh. Jangan nak kecek benda keji-keji. Duduk ke perbuatan, jangan. Hak benda keji-keji tu. Tak kena dah sebut sini, kita reti sendiri dah. Nampak tu tak? Sebut belakang ni bukan dia juga. Dan wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Lagu mana? Makna kata, dan apabila mereka marah, mereka mengampuni. Allahu Akbar. Ni sifat orang beriman. Sifat orang beriman je lagu ni. Lagu mana? Tabiat. Sifat kesemula jadi orang yang beriman, hati dia ni suka beri maaf kepada manusia. Suka beri maaf kepada manusia. Dengan sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ada dalam hadis sahih, Nabi ni tak pernah marah kerana sebab diri dia. Kalau orang buat salah dengan dia, dengan Nabi lah, Nabi tak marah. Tapi Nabi marah hak mana? Apabila orang itu langgar perintah Tuhan. Kalau buat salah dengan Nabi, Nabi tak marah. Tengok Zulkhuwaisirah ke, dia heret tekak Nabi ni, sini ni sampai kan luka je. Luka tekak Nabi SAW. Dia kata, "I'dil ya Muhammad." Adil oleh Muhammad Muhammad. Sampai kak luka sini. 12 luka. Umar pegang tangan duk gini petak. Dan sebagainya. Tapi Nabi tak marah. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sikap sini ya payah. Terkadang manusia kita tabiat ya tak sama. Terkadang kita boleh wi maaf. Terkadang tak boleh nak wi maaf. Sebab tabiat manusia ada orang buat baik, ya kau baik. Ada orang buat baik, tak boleh baik. Maka tabiat berlain ni. Tapi kita nak ayat kata sifat mukminin hak asal, suruh bukakan hati. Makna kan? Makna kata, kalau orang minta maaf, wi maaf.
ia tak dendam. Sebab tu datang pada ayat Quran kata walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan ya Allah, jangan jadikan hati aku dendam terhadap orang yang beriman. Maka sifat orang yang beriman ia tak ada dendam. Wi maaf. Orang wi maaf ke orang bukan bodoh. Bukan mana toh kita awak tak molek dia apabila kita maaf dia ya wi maaf. Tak. Bukan ya bodoh. Bukan mana yang mudah. Bukan mana gitu. Tetapi dia adalah orang yang beriman. Orang beriman ni berdosa tak? Dosa tak orang beriman? Tak berdosa? Berdosa. Orang beriman salah tak? Salah. Orang beriman boleh gelecah tak? Boleh. Tetapi dia tetap sebagai dia itu beriman. Saya rakyat dah pernah kita rakyat kata. Orang kita apabila tergelak mata jadi pasal dia. Sebab tu jangan kita memain-mainkan, memudah-mudahkan dengan perasa tak boleh. Dengan sebab itu ini hak sifat Nabi kita. Nabi kita suka wi maaf, tapi sahabat tahu. Nabi wi maaf sungguh, tetapi sahabat tak tikrar, tidak mengulangi. Tengok orang mari panggil Nabi Muhammad SAW. Belakang daripada umur dia. Hei Muhammad, panggil suara lagu tu. Lalu ayat Tuhan turun kata. Tuhan kata mana? Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang yang beriman. La tarfa'u aswatakum. Jangan dak akak suara lagu tu. Jangan dak akak suara lagu tu tak boleh. Panggil molek Nabi. Jangan duk panggil lagu tu. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'da. Jangan duk panggil Rasul supaya panggil saing mung kawan mung jangan. Nak ayat kata Nabi tak marah, tetapi mereka ini ya reti. Orang hati apabila hati molek ya salah, kita wi maaf ya baik. Tapi orang hak tak molek, ya salah, kita wi maaf, ya ulai pula. Lagu mana orang lagu tu Tuhan nak buat? Tuhan sendiri royak dalam Quran. Abu ingat? Kita duk suka kata, tak apa, tak ada payah. Nanti tengok insya-Allah. Nanti kita tengok. Ni Tuhan nak hajar hidup betul-betul. Nah, kita hidup dalam keluarga, hidup dalam masyarakat, hidup di dalam suasana mana-mana pun ya jumpa gini. Hak ni Tuhan nak hajar. Hak ni hak manusia duk nak ni. Hak ni hak manusia duk nak. Tengok. Ia kata pula wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Ada situ ni. Setelah daripada tu Tuhan kata walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus salah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di sini. Situlah kalimah syura tu daripada surah Syura kita dah baca ni ayat 38 ni. Ambil di kalimah wa amruhum syura bainahum, tak kalimah ambil tak jadi nama surah. Lagu mana mari kita tengok. Dia kata walladzina istajabu li rabbihim. Dan mereka mana yang dan mereka pia mereka di sini. Makna orang-orang yang ikut akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mentaati akan suruhan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna kata ulama tafsir kata wattaba'u rusulahu wa ata'u amrahu. Makna kata dan mereka yang memperkenalkan, mereka yang terimalah terima bagi Tuhan mereka itu dan taat akan urusan Tuhan mereka itu. Lagu mana? Aqamus salah wa aqamus salah.
Mereka itu mendirikan semaya. Kalimah dirikan semaya ni penting dalam Islam kita. Semayalah sebelum daripada kita dikena semayakan. Kerana semaya hak kita akan dikena semayakan, la ruku'a laha wa la sujuda laha. Tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Kita semaya kerana untuk kita nak mendekati Allah Subhanahu wa taala. Kerana jalan ni hak kita nak pergi ni jauh. Kalau tidak ada semaya, kita tak akan sampai kepada matlamat. Tidak ada amalan yang nak lebih dalam Islam kita ni nak lebih daripada as-salah, tak ada. Sebab tu ulama kata wahiya a'zamul ibadat lillahi azza wa jal. Sebesar-besar ibadat bagi Allah, sebesar-besar ibadat kerana Allah Subhanahu wa taala. Hak besar sekali iaitu as-salah, semaya. Tak ada lebih pada tu. Itu tak? Wa amruhum syura bainahum, dan urusan mereka itu makna gana? Dia ada musyarak di antara mereka. Ni Islam kita kena ada musyarak di antara mereka. Mana tak memputuhkan urusan gapo-gapo hak besar-besar, terutamanya urusan kita nak mengakakkan lambang Islam hak besar-besar daripada nak iqamatid daulah ke masalan. Nak gapo yang kata nak meletakkan negara ke, nak memutuskan hukum ke, gapo pun kena ada musyarak. Musyarak di antara kita dengan gapo nama orang nak kerja sekali dengan kita. Kita jangan jadi PA perangai kata apabila aku jadi ketua, aku tak kena bersyarat dengan orang. Tak. Bersyarat ni penting dalam Islam kita. Sehingga Tuhan buat turun satu surah namakan Asyura. Supaya nak uwi kita itu boleh ambil iktibar di dalamnya. Sebab tu Tuhan kata di dalam ayat yang lain wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Makna kan Tuhan suruh wasyawirhum, musyaraklah oleh kamu. Musyaraklah kamu. Fil amr, pada urusan hak penting. Kita nak gapo apa kena musyarak. Bukan makna kita dak kecek belakang. Ni orang Islam kita, orang Islam tapi dak kecek belakang. Ni berat. Musyarak tak sih? Setelah daripada buat keputusan, syarat tu bedah. Duduk di ketua tu lah nak turun hak mana? Sebab tu Tuhan kata wa fa iza azamta. Ni ketua. Sebab tu ketua ni pendirian kena tetap. Tetap dengan apa? Tetap dengan ilmu pengetahuan, tetap dengan pengalaman, tetap dengan keberanian, tetap dengan ketakwaan, tetap dengan kekuatan. Bukan mana duk tetap sore keras pedar, keras perut gitu, bukan. Fa iza azam, dengar dah. Ya bui hak tu bui hak ni, mung hak jadi ketua tu nak turun hak mana? Mung kena tak pocok. Aku nak turun ni. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Tu baik, sudah. Sebab tu kita orang masuk mesyuarat, kita tak pasti kena dak ambil pendapat kita kena aku syarat dah dengan mu nak turutlah pendapat aku, tak pasti. Mung orang masuk mesyuarat sekadar mu royak. Ketua nak turut tak saya turut di atas halasih yang mikir. Kita nak pergi paksa ya tak boleh. Setengah-setengah hak mesyuarat ni lebih kuat pada hak ketua. Tu teruk. Hak tu dak jadi terbalik tu. Tu tak boleh. Islam kita je bukanlah tu. Orang kata, syarat dah tak pakai hak mesyuarat. Setengah-setengah. Tak pakai hak mana? Ni hak kita ni, orang hak pilih tadi itu, dia pilih hak lebih aula, lebih utama dengan alasan. Sebab tu nak jadi ketua kena ada 5 perkara sebut tadi. Kena ada ilmu pengetahuan, kena ada pengalaman, kena adanya apa nama amanah, kena ada kekuatan, kena adanya takwa, kena ada gapo. Tu sifat. Sebab apa nah? Kena jadi gitu. Kerana
Bukan kita jadi saja ni, kita tak ada. Tak ada ni. Tarbiyah ni tak ada. Asal aku jadi, nak jadi guna ikut dia. Ada. Bukan lagu tu. Kita orang ada akhirat ni, ya tak boleh kira lah tu lah. Akhirat ni benda ada sungguh, sebab dunia ni tak kekal. Tak ada dunia ni kekal, tak ada. Hak tu hai royak tu betul. Kita nak kekal setara mana apa tua. Sungguh tak? 2022, 2023 ubah naik. 2024 kau banyak. Tu nak ayat tak kekal tu. 22 nampak cerak lagi, 23 kau tak nampak. Jelah dah tu tak kekal dah tu. Kemudian kita apabila tahu dah kata dunia ni tabiat dia, sifat dia tak kekal, apanya kita tak percaya kata dunia di sana ada akhirat, alam yang kekal abadi. Dan kita beriman dengan Tuhan, beriman dengan Quran, lagi lagu tu. Sebab tu nak jadi ketua, calonlah nak jadi ketua, asalkan kita ada kuasa, ada kekuatan, ada ilmu pengetahuan, ada amanah, adanya gapo. Itu hak kena dalam masyarakat ni. Kita nak kecek kena dengan hukum syarak. Kita nak boleh buat tak boleh buat tu suku kira, itu benda lain. Sebab tu kewajipan guru rakyat hukum Tuhan. Tapi kita tengoklah keadaan, kita nak kecek lagu mana, situ tepat dia. Dengan sebab itu Nabi SAW dia mesyuarat bagi sahabat-sahabat bijak-bijak mesyuarat tentang masalah nak buat lagu mana nak mengatasi orang tak beriman. Orang kita, orang Islam nak mengatasi orang tak beriman, dia kena pergi lagu mana maki? Pergi dengan cara. Pergi dengan lemah lembut, pergi dengan cara. Kalau tak cara saja. Sebab tu Nabi SAW, Nabi kita dan Nabi semua orang Islam, tak ada kena duk marah kata Nabi dia. Tak, Nabi kita semua. Nabi kita hak mana lagi? Hak semua hak kita. Ya wari orang ahli-ahli belaka. Ahli politik, yang masuk surat, ahli ekonomi. Ahli cara nak letakkan strategi kita nak mengatasi orang tak beriman. Ahli tu ahli ni. Bukan pergi dengan gamuk-gamuk tu, bukan. Pergi dengan tak tahu kepala ikut, ke dia lagu tu. Tu dia, tu cara dia. Warinya pia. Tengok. Banyaklah kaleng-kalengnya sahabat. Hingga ulama kita sebut kata Sayyidina Umar ni, tak kala dia dekat dengan nak wafat ni, dia mesyuarat. Di atas pia pula nak ganti dia belakang daripada dia. Tu. Pia nak ganti dia belakang daripada dia. Mesyuarat. Wari ni orang semua. Wari Uthman, wari Ali, wari Talhah, wari Zubair, wari Sa'id ibn Abi Waqqas, wari Abdul Rahman ibn Auf. Ni orang sahabat hak mari pada hari yang Umar panggil mesyuarat hak kedai-kedai tu, ahli-ahli tu pakat nampak sebelak suara kata meletakkan Sayyidina Uthman belum daripada Sayyidina Ali. Semua sahabat senyap belaka. Sebab tu tubik jadi orang sungguh. Nampak tu tak? Tubik jadi orang sungguh. Kemudian akhir ayat pada pagi ini insya-Allah taala, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari harta-harta mereka itu sanggup nak yunfiq. Apa makna yunfiqun? Mana nak memberikan harta kami itu, nak berikan harta dia tadi itu kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sanggup lagu mana? Hak Tuhan beri kita sanggup nak gerbang. Tak ada perkara nak boleh naik kalaulah kita tak ada sifat wa mimma razaqnahum yunfiqun, tak ada. Setengah ulama dia tafsir kata luah dia tafsir. Wa mimma, dan setengah daripada barang. Barang ni makna banyak. Bukan harta sekarang, tak. Harta, tenaga, masa, pangkat, anak pinak, ilmu pengetahuan, cara mikir. Kata lagi. Boh lagi.
Tu mimma razaqnahum yunfiqun, daripada hak Tuhan kurnia belaka tu. Hak Tuhan wi rezeki, sehat. Nak buat lagu mana kita guna sihat ni nak bantu agama Allah? Nak buat lagu mana ilmu hak kita ada nak bantu agama Allah? Nak buat lagu mana kekuatan hak ada di diri kita nak bantu agama Allah? Yang mikir bilicing buat dia. Sebab itulah Tuhan buat turun ayat Quran puak-puak hak tak boleh nak pergi sekali dengan Nabi berai. Sebab apa dia tak nampak? Sebab apa dia jalan tak betul. Seolah kata bahasa kita mana kata ya ada keuzuran lah. Tak nampak tak begitu, tapi dia teriak tangis. Hati dia sama dengan mereka. Tuhan buat turun ayat. Tak apa orang yang tak nampak Tuhan wi maaf, orang yang tak kuasa Tuhan wi maaf, orang yang uzur Tuhan wi maaf dan sebagainya. Dia mau guna habis. Sebab tu nya naik sungguh. Kita orang Islam learning, lah mana jadi? Hak mana nak naik kita heret kaki, hak mana naik kita heret kaki, heret baju, heret kaki, heret tangan, heret berapa, heret tu. Kita fikir kata cara lagu tu lah cara kita berlawan ataupun cara kita nak akad Islam. Mana adalah tu. Timur sifat denai, timur sifat berdeki, timur sifat beci membeci, timur sifat kita itu apa yang kata tak puas hati dan sebagainya. Mana pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala nak tolong kita? Malaikat hak turun pada peperangan Badar, malaikat tu ada di sisi Allah Taala. Tuhan kuasa nak buat turun masa kita ni boleh, tapi sebab nak turun tak ada. Tuhan tak tolong. Itu perkara-perkara yang kita sebagai orang Islam kena ambil tahu. Kemudian ayat yang ke-39 ni insya-Allah kita takhir pada besok hari lah, kerana ada tempat yang kita akan ambil pengertian daripada dia itu banyak. Nak tengok kata maafnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang salah bagaimana? Dan orang yang salah apabila Tuhan Nabi wi maaf, dia tak sedar Tuhan nak buat kan? Kita mari dengar. Orang salah Tuhan royakkan Nabi wi maaf ke dia. Tapi kalau orang salah hak Nabi wi maaf, dia tak say juga nak islahkan diri dia. Tuhan nak buat lagu mana? Bukan Nabi buat. Tuhan nak buat lagu mana? Allah, nak kita tengok masalah ni insya-Allah kita pengajaran hidup betul-betul. Untuk nak hajar hidup kita hidup betul-betul. Supaya nak selamat hidup dunia dan bahagia berjaya hidup di negeri akhirat yang kekal abadi sama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada pagi yang mulia ini kita berhenti sinilah sahaja. Ingat orang yang kata ada sikit keuzuran, insya-Allah taala kita bersama-sama berdoa kepada Allah Jalla Jalaluh supaya Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita daripada bala petaka dan mengangkatkan daripada kita itu penyakit dan bala petaka dan sebagainya, supaya kita itu senantiasa ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kita itu sihat wal afiah. Dan marilah sama-sama kita membantukan pengajian kita di atas jalan ni ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dengan doa kita, tenaga kita, harta benda kita, supaya kita dapat berjaya sama-sama. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyi ad-dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim ولا تعذبنا وأنت علينا قادر. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.